Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak tahun 5 SK Kijan, terutama anak 5 Kenanga. Alhamdulillah kerana pada hari ini kita dapat lagi belajar secara maya bagi edisi 28 bulan 2 2021. Jom kita belajar sejarah. Okey, sebelum mula belajar pastikan kita telah baca doa sebelum belajar. Kita ingat kembalilah polisi tingkah laku sekolah. Okey, SSBC iaitu etos sekolah dan seterusnya pentaksiran bilik darjah. Okey, kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik, ini gambar apa? Semua orang tahu kan, ini gambar bulan dan juga gambar bintang. Kita tahu bulan dan bintang ni adalah ciptaan Allah dan dia berada di langit. Di mana lagi kita lihat bulan dan bintang? Ya, di bendera Malaysia. Okey, lagi di masjid. Okay, apa kaitan dengan tajuk kita pada hari ini agak-agaknya? Okey, ia juga berkaitan dengan agama Islam. Jadi hari ini kita nak belajar kedudukan agama Islam dan kepentingannya di negara kita. Okey, kita akan lihat tajuk pada hari ini ialah masih lagi berkaitan dengan unit 2 itu tajuk agama Islam di Malaysia. Kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu semua murid dapat mengetahui dan memahami sejarah kedatangan Islam dan kepentingannya. Okey, kepentingan agama Islam dalam negara kita. Okey, kita tengok kriteria kejayaan ataupun sukses kriteria. Okey, saya dapat yang pertama menyatakan kedudukan agama Islam pada zaman dulu. Okey, yang kedua menceritakan kedudukan agama Islam pada zaman kini. Yang ketiga menyenaraikan 6 nilai murni dalam membentuk perpaduan kaum di Malaysia. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar, kita dah tengok, kita dah tahu bagaimana terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kedatangan Islam ke tanah Melayu. Jadi pada minggu ini kita akan teruskan lagi, tapi kita nak tengok macam mana kedudukan agama Islam ni pada zaman dulu. Okey, dalam pentadbiran dan sebagainya. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi mengenai tajuk agama Islam sebagaimana kita belajar pada minggu lepas. Kita lihat bagaimana agama Islam boleh datang ke tanah Melayu. Okey, bukti-bukti yang menunjukkan agama Islam itu telah ada di tanah Melayu. Jadi pada minggu ini kita akan lihat kedudukan Islam dalam pentadbiran. Yang pertama pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita tahu negeri Melaka ni merupakan pusat perdagangan maritim yang terkenal pada masa dulu. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan interport dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Kedatangan Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, peranan pedagang Islam. Yang di mana kita tahu dari pedagang di negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat juga pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Jadi peranan yang kedua ialah melalui raja. Di mana kalau menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Okay, apabila ulama datang berjumpa dengan raja, raja masuk Islam, maka rakyat pun turut masuk Islam. Yang ketiga melalui peranan sultan di mana perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Bila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Lebih kurang sama tadilah yang peranan ulama tu. Okay, kita lihat bila peranan sultan, golongan pedagang dan ulama penting dalam penyebaran agama Islam. Jadi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ada dua hukum. Ada dua sumber perundangan di Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut. Ini contoh gambar di mana ini merupakan Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ni telah bermula pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan disempurnakan pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud. Okay, dalam Hukum Kanun Melaka ni terdapat 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Okay. Dalam hukum ini juga terdapat undang-undang berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Mengapa hukum kanun Melaka ini diadakan? Adalah untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka pada ketika itu. Okey.
Kalau undang-undang laut pula, mengapa diadakan? Ya, diadakan sebab untuk melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang berdagang ke negeri Melaka. Okay. Jadi dalam hukum undang-undang laut Melaka ni dia ada 25 pasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan urusan jual beli. Okay, selain pada negeri Melaka, terdapat juga ada negeri lain iaitu negeri Pahang. Okay, ini adalah hukum kanun Pahang. Okay. Sebagai rujukan pentadbiran pada zaman ini. Pada zaman abad 15 ini. Okey, yang ni adalah Undang-Undang 99 Perak. Okey. Baik, kita tahu undang-undang ni digubal adalah untuk mengawal kehidupan manusia agar mematuhi undang-undang dan juga untuk menjamin keharmonian negara. Okay, jadi sekiranya ada rakyat yang engkar kepada suatu perkara, maka mereka akan menerima hukuman. Jadi hukuman yang dijalankan bagi rakyat yang membuat salah adalah mengikut undang-undang ataupun dalam hukum kanun ini. Okay, seterusnya kita lihat pula kedudukan Islam pada zaman penjajahan British. Okay, pada zaman penjajahan British, okay, pertama Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat negeri masing-masing. Kita tahu pada zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam boleh diamalkan. Namun begitu semasa penjajahan British dan mendudukan Jepun, okay, dia berperubahan sikit, hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Itu zaman penjajahan British. Okay, yang ketiga kita lihat pula pada zaman pendudukan Jepun. Okay, sama juga macam zaman British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu di negeri masing-masing. Tapi Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Jadi kita dah lihat kan 3 zaman kedudukan agama Islam dalam pentadbiran. Pertama tadi lah zaman Kesultanan Melayu Melaka, lepas tu zaman penjajahan British dan juga zaman kedudukan Jepun. Jadi aksi kita yang pertama tadi adalah menyatakan kedudukan Islam pada zaman dahulu. Jadi sekiranya kamu telah dapat menyatakan, menyenaraikan kedudukan Islam pada zaman dulu, saya kira kamu telah menguasailah aksi yang pertama. Jadi tahniah diucapkan kepada kamu. Baik, kita telah selesai aksi 1 di mana saya dapat menyatakan kedudukan Islam pada zaman dulu. Okay, kita pergi ada aksi yang kedua iaitu saya dapat menyatakan kedudukan agama Islam pada masa sekarang. Okay, walaupun kita tahu negara kita wujud pelbagai agama dan kepercayaan, namun agama Islam telah dijadikan agama rasmi persekutuan kerana ia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Okay, agama Islam ini terus kukuh dan dihormati oleh kaum lain. Okey, walaupun negara Malaysia ni mempunyai terkenal dengan identitinya tersendiri iaitu kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan, dia juga kaya dengan adat, budaya dan warisan. Namun demikian agama Islam ialah agama persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu maklumat ni ada dalam buku teks muka surat 24. Okey. Walaupun kita lihat dalam negara kita ni ada pelbagai bangsa, ada Cina, ada India dan sebagainya, namun ia tetap dihormati oleh kaum lain. Jadi itu adalah aksi kita yang kedua. Jadi sekiranya kamu telah dapat aksi yang kedua ni, saya ucapkan tahniah dan kepada murid yang berjaya menguasai aksi yang kedua, okey, 1 bintang, 2 bintang, seorang 1 bintang pada hari ini. Baik, kita akan lihat aksi yang ketiga iaitu saya dapat menyatakan 6 nilai murni ke arah perpaduan kaum di Malaysia. Okey, kita tengok hari ini. Okey, nilai murni yang dapat membentuk perpaduan di Malaysia lah. Sebab kita tahu negara Malaysia ni ada pelbagai kaum. Okey, yang pertama baik hati. Okey, baik hati ni semua orang mesti baik hati, tolong menolong antara satu sama lain. Okey, yang kedua kita mesti berterima kasih kepada orang yang beri kita sesuatu. Contoh, cikgu bagi ponakan semula buku ke, bagi hadiah ke, mak kita bagi duit ke, kita mesti ucapkan terima kasih. Okay, seterusnya, rajin.
Rajin ni kita kena rajin semayang, rajin baca buku, rajin buat kerja sekolah. Okey, tambah masa PDPR ni kita kena rajin lah. Sebab walaupun kamu ada di rumah, cikgu-cikgu hantar bahan, macam contoh ni kita kan belajar melalui video, kita kena rajin tengok. Okey, rajin buat kerja sekolah supaya kita jadi murid yang pandai. Okay. Kalau kita rasa malas tu, kita kena lawan. Jangan suka bermain. Kita kena rajin. Kalau bermain tu tidak faedah. Kita ada masa untuk main. Masa petang. Pagi ni kita adalah masa kita PDPR. Okay, seterusnya, kita mesti rajin atau bersama-sama jaga kebersihan kelas. Sama-sama menjadikan kelas kita ceria, bersih. Barulah kita selamat daripada perkara-perkara yang tidak baik. Seterusnya, kejujuran. Ini kita mesti jujur dengan diri kita. Walaupun cikgu tak nampak sebab kamu di rumah, tapi kamu kena jujur. Okay? Bila kamu tak jujur ataupun kamu tak tengok video ni, kamu isi saja link saja tak apa. Tapi kamu mesti jujur supaya kamu dapat belajar dengan baik. Contoh dalam gambar dia, kedai, orang yang berniaga, dia kena jujur. Kalau dia timbang gula ke, timbang lada ke, timbang apa, dia mesti jujur. Biar betul. Okey, seterusnya, yang ni yang penting sekali, taat kepada ibu bapa. Patuhilah, dengarlah nasihat ibu bapa. Kalau mak kita kata belajar, kita kena belajar. Kalau mak kita kata kena solat, kita kena solat. Jadi kita mesti jadi anak yang taat, anak yang soleh dan solehah. Okey, seterusnya contoh di sini adalah hormat menghormati. Okey, bagaimana kita kena hormat pada mak ayah kita? Bagi salam. Okey, hormat kepada kawan-kawan, kepada bapa saudara, nenek dan sebagainya. Seterusnya, kita kena hormat juga guru. Sebab apa? Sebab guru ni adalah mengajar kita. Walaupun sekarang cikgu mengajar ataupun hanya melalui video, melalui Google Form, melalui slide dan sebagainya. Namun, mereka tetap berusaha untuk menyediakan bahan pembelajaran pada kamu supaya kamu dapat belajar di rumah. Jadi, guru juga mendidik kita menjadi orang yang berguna, mendisiplinkan kita dan sebagainya. Okay, tapi guru kita yang paling utama adalah ibu bapa kita. Mereka yang menjaga kita. Jadi, kita mesti taat dan patuh kepada mereka. Sebab mereka nak lihat kita menjadi anak yang baik, anak yang taat pada Allah, pada Rasul dan sebagainya. Okay, inilah di antara nilai-nilai murni yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita agar kita hidup dalam keadaan aman damai, harmoni dan mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. Okay, jadi sekiranya kamu berjaya menyatakannya, menyeraikannya, menerangkannya, jadi aksi kita yang ketiga dah tercapai. Okay, jadi tahniahlah kepada murid yang berjaya menguasai aksi 3 ni. Okay, 1 bintang. Kita akan kumpul bintang lah. Siapa yang banyak, dia akan dapat hadiah. Okay, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay. Baik, seterusnya kita pergi pada aktiviti. Yang pertama ialah pertama senaraikan 6 nilai murni dalam bentuk paduan Malaysia dalam bentuk peta bui. Okay, kamu kena tulis ni dalam buku tulis. Okay. Aktiviti yang kedua, yang biasalah, sila jawab soalan latihan ringkas dalam Google Form yang disediakan selepas kamu melihat video ini. Okay, sebab bila kamu isi link Google Form tu, kamu dikira hadir. Sekiranya ada murid yang tidak isi, dia dikira ponting PDPR. Jadi, saya harap pada semua murid 5 kenanga, dah sedia dengan buku teks, dengan buku tu dan tulis untuk kembali ke sekolah pada 8 hari bulan 3 nanti. Okay, kita masih ada 1 kali lagi untuk belajar secara maya begini. Jadi, pada minggu hadapan, 1 bulan 3, adik-adik kamu, iaitu prasekolah, tahun 1 dan tahun 2 akan mula kembali ke sekolah dan belajar bersemuka dengan cikgu dalam kelas. InsyaAllah, kamu pula akan datang ke sekolah pada 8 bulan 3 nanti, insyaAllah. Okay, jadi, tahniah kepada semua kerana berjaya belajar dengan baik pada hari ini. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.